sejahtera dan salam madani. Pak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Wenmagilan Rajan dan saya berumur 11 tahun. Saya belajar di SKT Ladang Sungai Rela yang terletak di Sungai Siput, Perak. ABD 4119. Dalam video ini, saya berasa amat terkejut untuk kongsikan mengenai sebuah novel telah saya baca, iaitu berjudul Erti Sebuah Persahabatan. Di dalam novel ini, ia mengisahkan perjalanan persahabatan tiga insan: Aisyah, watak utama; Farid, protagonis; dan Zahid, antagonis, yang diuji oleh liku-liku kehidupan. Aisyah digambarkan sebagai seorang yang penyayang dan setia, sering menjadi pengikat hubungan antara Farid, sahabat baiknya sejak kecil, dan Zahid, seorang yang berkarisma tetapi berhati licik. Pada bahagian permulaan plot, kisah bermula dengan kemesraan trio ini di sebuah kampung di mana mereka berkongsi impian dan harapan. Dialog pembuka novel ini menggambarkan persahabatan mereka. Kita kan kawan baik, takkanlah adik-beradik boleh gaduh. Kita pun tak boleh. Aisyah memujuk Farid dan Zahid setelah pertengkaran kecil. Pada bahagian klimaks, konflik memuncak apabila Zahid didorong oleh iri hati memfitnah Farid sehingga merosakkan kejayaan dan hubungan persahabatan mereka. Adegan penuh emosi ini dirakamkan melalui dialog. Kau sangka aku tak tahu kau yang sebarkan cerita aku curi duit syarikat? Sahabat macam kau lebih baiklah, Farid meletus kepada Zahid. Akhirnya, pada penghujung cerita, setelah melalui pelbagai rintangan, Aisyah berjaya mendamaikan kedua-duanya dengan pengorbanan dan kebijaksanaannya. Dialog penutup yang menyentuh hati ini mengakhiri kisah mereka. Persahabatan sejati bukan tentang siapa yang betul, tapi tentang siapa yang masih sanggup bertahan setelah segalanya runtuh. Buku ini hasil karya Puan Jamilah Haji Bujang, salah satu nama besar dalam dunia sastra Melayu moden. Beliau berasal dari Johor dan mula aktif menulis sejak tahun 1990-an. Sepanjang kerjanya, beliau telah meraih pelbagai anugerah termasuk Hadiah Sastra Perdana Malaysia dan Anugerah Penulis Nasional. Antara karya-karya terhebat beliau termasuk Di Hujung Rindu 1998, sebuah novel pemenang Anugerah Buku Negara yang mengisahkan cinta terhalang oleh adat. Kedua, Langit Tak Selalu Cerah 2005, sebuah kumpulan cerpen yang memenangi Hadiah Sastra Perdana dan menyentuh isu sosial dengan gaya puitis. Ketiga, Bicara Hati 2012, buku motivasi yang terlaris yang diangkat daripada pengalaman pribadi beliau. Pada masa yang sama, dari segi penggunaan bahasa, Jamilah menguasai bahasa Melayu dengan penuh elegan. Beliau bijak menggabungkan gaya bahasa bertenaga dengan dialog yang natural, menjadikan pembacaan terasa hidup dan menyentuh emosi. Sebagai contoh, pada bahagian permulaan gambaran ikatan, beliau menggunakan narasi pembuka seperti di bawah. Kita mungkin tak ada darah yang sama, tapi jiwa kita dah seperti macam akar dengan bumi. Kemudian, pada bahagian klimaks, ketegangan emosi pula, penggunaan ayat seperti air mata Aisyah jatuh satu persatu, bukan kerana pedih, tapi kerana sedih melihat dua lelaki yang dia sayang saling menghancurkan. Akhir sekali, pada bahagian penutup penyelesaian bijak, kata-kata terakhir Aisyah didepankan seperti berikut. Maaf, bukan mengubah masa lalu, tapi ia membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, gaya bahasa beliau mengimbangi antara keindahan, puitis dan realisme naratif, menjadikan kajiannya mudah dihayati tetapi syarat dengan makna mendalam. Selepas itu, dari segi kritikan, novel ini mempunyai beberapa kekuatan dan juga kelemahan. Antara kekuatannya ialah: pertama, pembangunan watak yang kuat, di mana setiap watak yang mempunyai latar belakang dan motivasi yang jelas.
Kedua, langit dialog yang hidup yang mampu menghidupkan emosi dan suasana. Ketiga, mesej universal yang menggambarkan nilai persahabatan, pengampunan dan ketabahan dari aspek dan mula arti. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan. Pertama, watak antagonis digambarkan terlalu stereotip, seperti mana Zahid kadang-kala tampak terlalu jahat tanpa nuansa yang seimbang. Kedua, rentan cerita tidak konsisten. Hal ini dikatakan kerana permulaan cerita agak perlahan, manakala bahagian klimaks terasa tergesa-gesa. Ketiga, penyerahan cerita agak klis. Dari pandangan saya, konflik kompleks diselesaikan terlalu mudah dan cepat. Sebagai kesimpulan, erti sebuah persahabatan ialah sebuah novel yang berjaya menyampaikan mesej tentang erti persahabatan sejati melalui bahasa yang indah dan penuh emosi. Meskipun terdapat ruang untuk penambahbaikan dari aspek perkembangan plot dan pendalaman watak antagonis, karya ini tetap memiliki nilai yang tinggi dan layak dibaca oleh pencinta sastra Melayu moden. Novel ini membantu pelajar berfikir secara mendalam nilai-nilai murni dan konflik kehidupan. Ia amat sesuai untuk golongan yang mengamati cerita-cerita persahabatan yang syarat pengajar. Sekian, terima kasih.